berat, panjang. Kita akan teruskan dengan topik berat, panjang dan juga isi padu cecair. Jadi sekarang kita akan mulakan dengan topik panjang unit 7. Sekejap. Okey. So, masing-masing boleh nampak tak soalan ni? Boleh Boleh. Okey, bagus. So, siapa yang dah print pun boleh tengok. Siapa yang tak print tak apa, boleh tengok kat sini. Soalan topik 7, tajuk dia panjang. Okay, kita start Alright, untuk soalan pertama unit 7 panjang. Okay, sebelum abang ajar soalan, dekat sekolah semua dah pernah belajar yang pasal panjang, betul tak? Kan ada yang tak belajar lagi. Sebenarnya panjang ni sama je, konsep dia macam soalan-soalan matematik yang lain, ada tambah, tolak, darab, bahagi. Tapi basic yang kita kena tahu, basic panjang ni, dia punya pertukaran unit. Sebab matematik ni dia penuh dengan unit conversion. So ada macam-macam jenis variasi unit lah yang kita kena tahu. So untuk topik panjang ni ada meter, sentimeter, milimeter, kilometer. Dan kalau adik-adik dah belajar sampai sekolah menengah nanti akan ada lebih lagi lah, ada sampai giga dan sebagainya. So untuk UPSR ni simple Ada 1 meter, ada 1 sentimeter, ada 1 kilometer, 1 milimeter. Milimeter jarang tanya kot. So untuk 1 meter ni bersamaan dengan 100 cm. 1 cm pula bersamaan dengan 10 mm. 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. 1 mm bersamaan dengan apa? 1 mm bersamaan dengan kecil sangat. Tak payah. Okey. Cukup. Yang ni saja. So apa-apa pun pasal bab panjang ni, pertukaran unit ni adik-adik kena master lah. So ni unit. Unit ni kena ingat, kena tahu Okay, so proceed pada soalan pertama, soalan 1 Tukarkan 9.12 kilometer kepada meter. Kepada meter. 9.12 kilometer kepada meter. So, siapa ada idea macam mana nak buat soalan ni? Kilometer dia suruh tukar jadi meter. Okay, dekat sini kita nampak dekat kotak yang abang buat mula-mula ni. Kilometer kepada meter 1000 meter kan. Maksudnya 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Sama juga macam ni. 9.12 kilometer ni kalau nak tukar jadi meter kena darab 1000. Darab 1000. Jadi 9.12 darab 1000. Kalau darab, kita akan gerakkan ke kanan. 1, 2, 3. Dapatlah 9120 meter. Alright. Satu soalan selesai. Mudah kan? So, untuk soalan 2. Soalan 2. Selesaikan 4.8 meter. 4.8 meter tambah 52 cm tambah 3 meter. Nyatakan jawapan dalam meter. Alright, dia minta jawapan dalam meter. Step pertama, cara pertama adik-adik kena ingat dia punya unit tu kena samakan dahulu. Benda paling penting sekali samakan unit. So dekat sini unit yang ni dah meter. Yang ini pun dah meter. Yang ini sentimeter. Jadi kita kena tukar dulu sentimeter ni, tukar dulu. So cara nak tukar sentimeter ke meter. Kita tengok balik kotak ni. 1 meter bersamaan 100 sentimeter kan. So kalau daripada sentimeter nak ke meter, kena bahagi 100 lah.
Jadi 52 cm bahagi 100. Ni untuk tukar ke meter. Bila bahagi, kena gerakkan ke kiri. 1, 2 titik. So akan dapat 0.52 meter. Alright. Faham setakat ni? 1, 2 titik. Akan dapat 0.52. Okay. 0.52 meter. So lepas tu barulah kita boleh tambah macam biasa. 4.8 meter tambah 0.52 meter tambah 3 meter. So nanti tambah macam biasa lah. Tambah macam biasa, dia akan dapat 8.32 meter. 8.32 meter. Alright. Tak payah salin Just fahamkan dalam kerja. Kalau nak salin nanti after kelas ni boleh salin. Okey. Seterusnya soalan 4. Soalan 4 dia kata dia bagi garis macam ni. Ada P, ada Q, ada R. Lepas tu dia kata raja di bawah menunjukkan kedudukan 3 buah bandar. Ada bandar P, Q, R. Okay, lepas tu dia bagi lagi Q ke R tu 17.9 km. 17.9 km Tapi P ke Q dia tak bagi. P ke Q ni dia tak bagi. So abang letak X ni. Diberi jarak dari P ke R melalui Q ialah 42.6 km. Lepas tu dia bagi lagi maklumat. Dia bagi maklumat P ke R melalui Q. So P ke Q ke R. Macam ni lah maksud dia. Maksud dia P ke R melalui Q. So P ke Q ke R ialah 42.6 km. 42.6 km. Lepas tu dia minta. Sekejap. Okey, sekejap. Lepas tu dia minta berapakah beza jarak antara PQ dan QR. So dekat sini kita dah ada idea. Total panjang dia dah bagi. So kita nak cari PQ dulu. So nak cari PQ mudahlah, tolak je. 42.6 km kita tolakkan dengan 17.9 km. Tolak. Tolak kilometer dengan kilometer, unit dah sama, so kita tolak macam biasa. Tolak macam biasa, 1, 19, 2, 3. So kita akan dapat 24.7 km untuk apa? Untuk PQ. So sini kita dah dapat PQ punya jarak. Okay, PQ punya jarak. Tapi soalan dia minta berapakah beza jarak antara PQ dan QR. So step seterusnya, cara seterusnya kita tolak lah. Macam kita dah tahu 24.7 km. Kita dah tahu. So kita tolak 24.7 km tolak 17.9 km. So tolak macam biasa. Adik-adik selesaikan macam biasa. 24.7 km. Unit pun dah sama. So tolak je macam biasa. So nanti adik-adik akan dapat 6.8 km. Okay, 6.8. Allah mudah dah soalan. Sorry tulisan buruk sikit. 6.8 km. Alright. So itulah jawapan untuk soalan 4. Berapakah beza jarak? Beza jarak PQ dengan QR. Okey. So soalan seterusnya soalan 7 Soalan 7. Soalan 7, lengkapkan 5/8 darab tempat kosong mm bersamaan 40 cm. Okey. So soalan ni dia tricky sikit sebab dia ada tempat kosong dekat tengah-tengah ni. Tapi dalam masa yang sama dia ada bagi perbezaan unit kat sini. So step pertama, cara pertama kita kena samakan unit terlebih dahulu. Benda common, benda biasa.
Samakan unit terlebih dahulu. Ingat 1 cm bersamaan dengan 10 mm. 1 cm bersamaan dengan 10 mm. So kita tukar dulu 40 cm ni jadi milimeter. 40 cm bersamaan berapa milimeter? Darab 10 je lah kan. So nanti akan dapat, adik-adik akan dapat 400 mm. Bila adik-adik dah dapat unit yang sama 400 mm ni dah sama mm dengan mm, baru boleh proceed kepada perkiraan. 5.8 darab tempat kosong sama dengan 400. Sini mm, sini pun mm. Okey, kalau macam ni, kalau ada kotak macam ni, apa yang kita kena buat? Ada idea tak? Okey, kalau macam ni, kita nampak sini darab kan? So adik-adik kena pindahkan 5.8 ni, pindah pergi sebelah. So nanti adik-adik punya equation, adik-adik punya persamaan akan jadi macam ni lah. Tempat kosong mm bersamaan dengan 400 mm bahagi 5/8. Macam ni. So nanti adik-adik akan dapat lagi macam ni. Bersamaan 400 mm darab 8/5. Kemudian baru boleh dapat jawapan. So ni adik-adik boleh potong macam biasa. 5/400 kemudian darab dengan 8 akan dapat 640. So faham tak kat sini? Faham tak dia punya idea dia? Kenapa boleh jadi macam ni? Kan 5/8 darab tempat kosong. Tempat yang kita tak tahu. So cara nak cari tempat kosong ni, kita kena jadikan yang tempat kosong ni satu je dekat belah kiri. So kita kena pindahkan 5/8 ni ke belah kanan. So bila kita pindah 5/8 belah kanan, dekat sini darab kan? Dekat sini darab. So bila kita pindah, dia akan jadi bagi. So 400 bahagi 5/8. So bila bahagi, kita tukar jadi darab. Benda ni akan terbalik lah. 5/8 akan jadi 8/5. Bila darab, dia akan terbalik 8/5. So dah boleh selesaikan masalah ni. Dapatlah 640. So tempat kosong ini adalah 640 mm. Okay, itu untuk soalan 7. Soalan seterusnya adalah soalan 16. Soalan 16. Panjang seutas dawai ialah 3.4 meter. So dia bagi satu dawai, panjang dia 3.4 meter. 1/4 daripada dawai itu dipotong. So 1/4 dipotong. Berapakah panjang baki dawai itu dalam sentimeter? Okey, dia minta jawapan dalam sentimeter. Dia minta baki panjang. So dia ada banyak cara lah untuk selesaikan ni. Tapi cara yang paling biasa orang buat, orang akan kira dulu berapa nilai yang dipotong tu. 1/4 dipotong. So nak kira 1/4 darab 3.4 meter. 1/4 darab 3.4 meter untuk cari berapa yang dipotong tu. 1/4 darab 3.4 akan dapat 0.85 meter. 0.85 meter ni adalah nilai yang dipotong tu lah. Nilai yang dipotong. So soalan dia minta berapakah panjang baki dawai itu? Baki yang belum dipotong. Jadi mudah kita boleh selesaikan. 3.4 meter tolak dengan 0.8 meter. So nanti bila kira tolak macam biasa, adik-adik akan dapat 2.55 meter. 2.55 meter. Ini yang baki lah. Baki dawai tadi. Tapi ingat, belum habis lagi sebab
Jawapan dia minta dalam sentimeter. Panjang bagi dawai dalam sentimeter. Jadi macam yang kita tengok dekat sini. Conversion 1 meter bersamaan dengan 1 meter bersamaan dengan 100 cm. So kena masterkan betul-betul pasal conversion ni, pertukaran unit. Jadi kat sini daripada meter nak ke sentimeter darab 100. 2.55 meter darab 100, ada dia akan dapat 255 cm. Alright, settle satu lagi soalan. So untuk soalan bab panjang ni tak ada yang pelik-pelik sangat pun. Sebenarnya soalan dia sama je, just tambah tolak darab bahagi, cuma pertukaran unit tu adik-adik kena master kan, kena faham kan. Okay, ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan pasal bab panjang? Sebenarnya soalan dia simple je, sama je, asyik-asyik ulang-ulang. Kalau tak ada, abang nak teruskan ke chapter seterusnya, topik berat. Unit 8 berat. Alright. So untuk berat pun sama juga, benda yang sama, benda yang basic, pertukaran unit. Ada 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Okay, ni pertama kena ingat. Rasanya ni lah. Sebab kalau nak main mega ke nak main giga ke, adik-adik belum belajar lagi, belum sampai lagi. So untuk UPSR ni je lah. Kilogram dengan gram je dia main. So kena master betul-betul benda ni. Untuk soalan pertama kita 4.03 kilogram. 4.03 kilogram tolakkan dengan okay, sambung balik. Hitung 4.03 kilogram tolak dengan 465 gram. Berikan jawapan dalam kilogram. So dia nak jawapan dalam kilogram. Okey, step pertama macam biasalah, kita kena samakan unit. Ini kilogram, ini gram. So tak sama kan? Kita kena samakan yang gram ni. Gram ni kita kena tukar jadi kilogram sebab soalan dia minta dalam kilogram. Ni kalau nak tukar gram ke kilogram, 465 gram ke kilogram. Kita tengok lihat kat sini. 1 kilogram bersama dengan 1000 gram. So kalau 465 gram, caranya adalah bahagi 1000. Bahagi 1000, kalau bahagi kita kena buat macam ni. Bahagi kita kena gerakkan ke kiri 3 kali. Sebab ada 3 kosong 1000, so kita gerak 3 kali. 1, 2, 3. 3 letak titik, letak kosong. So adik-adik akan dapat 0.465 kilogram. So senang je untuk tukar unit ni. Bila dah samakan unit, mulalah tolak macam biasa. 4.03 tolak dengan 0.465. Sama unit kilogram. Kita tolak macam biasa. Sini 2, sini 10, 5, 6. Okay. Alright. So nanti adik-adik akan dapat jawapannya 3.565 kilogram. Okay, selesai untuk soalan pertama. Seterusnya, soalan 3. Soalan 3. Selesaikan 52 kilogram tolak 960 gram tolak 1.47 kilogram. Berikan jawapan dalam kilogram. Okay, yang ni pun sama, dia minta jawapan dalam kilogram. Jadi step pertama, cara yang sama, samakan unit terlebih dahulu. Tengok, yang ni kilogram, tapi yang ni gram. So kita kena samakan unit lah. 960 gram nak pergi ke kilogram, kena bahagi 1000. Bahagi 1000, tolak ke kiri 3 kali. 1, 2, 3, titik,
Tak kosong. 0.960 kilogram. So inilah jawapan untuk pertukaran unit tadi. 0.960 kilogram. Bila dah tukar unit, barulah kita boleh tolak macam biasa. 52.000 kilogram. Tolak 0.960 kilogram. Tolak 1.470 kilogram. Tolak. Bila tolak, kena ingat titik perpuluhan ni mesti kena tempat yang sama. Jangan nanti ada silap-silap susun ke apa. Ada juga setengah orang ada silap susun. Dia silap letak tempat, so nanti jawapan akan jadi lain lah. Akan jadi salah. Jadi titik perpuluhan ni memang kena jaga. Pastikan tempat dia sama. So tolak macam biasa. Akan dapat jawapannya nanti 49.57. Alright, so ni jawapannya. Mudah kan? Cara pertama samakan unit. Lepas tu barulah boleh selesaikan masalah. Kalau tambah, tolak, darab, bagi ke. So yang paling penting sekali unit tu. Okey, soalan seterusnya. Soalan 6 Adik-adik semua pandai tak baca timbangan berat ni? Rasa pandai yang baca? So dekat sini nampak tak? Cuba tengok sini, nampak tak berapa berat tu? Berapa berat buah ciku tu? Ada yang nampak? Berapa berat buah ciku ni? So dekat sini dia tulis, dia tak bagi tapi dia 800. Mantap Amjad, 800. Okey, 800 So dekat timbangan ni dia dah bagi tahu 800 gram. 800 gram jumlah berat untuk semua buah ciku ni. Lepas tu soalan dia tanya berapakah jumlah berat dalam kilogram yang melibatkan pecahan kesemua ciku itu? Berapakah jumlah berat dalam kilogram? So dalam kilogram. Cara sama juga. Gram nak ke kilogram akan bahagi 1000. Bila bahagi 1000, 1, 2, 3, titik. Tekan gerakkan ke kiri 7 kali, lepas tu titik. Akan dapat 0.8 kilogram. Betul 0.8 kilogram. Soalan dia minta dalam pecahan. 0.8 kilogram ni dia nak minta dalam pecahan. So macam mana tu? So ada simple sebenarnya. 0.8 bahagi 1.0. 1.0 ni sebenarnya kilogram lah. Sebab timbangan ni, adik-adik kena ingat timbangan ni, satu kali pusing timbangan tu bersamaan dengan 1 kilogram ataupun 1000 gram. So 0.8 bahagi 1000 lah. 0.8 per 1.0 kilogram. So kalau nak tukar kepada pecahan, jadi bila adik tukar kepada pecahan akan dapat 3/4. 3/4 apa? Minta maaf dah selesai. 4/5 kilogram. Okey, ini jawapan dia. 4/5 kilogram dalam pecahan Okey, mudah soalan ni. Seterusnya soalan 7. Soalan 7 Berat sebungkus serbuk lada ialah 4 kilogram. Dia bagi sebungkus serbuk lada ni, sebungkus adalah 4 kilogram. Seorang peniaga membungkus semula serbuk lada itu kepada 100 paket kecil yang sama berat. Berapakah berat dalam gram sepaket serbuk lada itu? So dia dah bahagikan paket besar ni, dia pecahkan kepada 100. Lepas tu dia minta setiap paket kecil itu punya berat dalam gram. So dia minta soalan dalam gram kan. Cara yang sama, kita tukar dulu unit. 4 kilogram kita tukar kepada gram. So kena ingat 1 kilogram samaan 1000 gram. Jadi kalau 4 kilogram berapa? Kalau 4 kilogram nak ke gram, kan darab 1000. So darab 1000 lah untuk ke gram. Dia akan dapat 4000 gram. Dia dah dapat 4000 gram. Lepas tu soalan tu minta
Dia kata dia nak bahagi 100 paket kecil kan, dia nak bahagi kepada 100 paket kecil. So 4,000 gram ni bahagilah 100. Bagi 100 untuk tahu berapa berat untuk setiap satu paket kecil tu. So bagi 100, potong. Bermaksud satu paket kecil bersamaan 40 gram sahaja. Okay, mudah soalan ni. Ada apa-apa soalan lagi tak berkaitan topik berat ni? Sebab dia punya problem solving ni, penyelesaian masalah dia sama je. Asyik apa, ulang-ulang, tambah tolak darab bagi. Yang paling penting sekali pertukaran unit tu lah. Ada tak soalan? Soalan 11 Soalan 11 untuk topik berat. Okey, sekejap tengok soalan Okey. Soalan 11. Dua bungkusan P dan Q. P, Q. Lepas tu P dia kata 24 kilogram. Berat bungkusan P adalah 1/2 kilogram lebih daripada bungkusan Q. Hitung berat bungkusan Q dalam kilogram dan gram. Okey. So dekat sini dia bagi dua bungkusan P dan Q, tapi Q punya berat dia tak bagi. Lepas tu dia bagi lagi statement, berat P ni 1/2 kilogram lebih daripada Q. So nak cari Q 24 kilogram ni tolaklah 1/2 kilogram. Sebab apa dia kata 1/2 ni yang P lebihkan daripada Q, so mestilah kalau ikut logik mesti Q tu akan jadi lagi ringan daripada P. So tolaklah. P ni mesti tolak 1/2 tadi. So untuk selesaikan ni, kita nak senang kita tukar dulu 1/2 ni kita tukar kepada pecahan yang proper dulu. Jadi 3/2 kilogram. Lepas tu 3/2 kilogram ni masih dalam bentuk pecahan kan? Tukarkan kepada nombor bulat. So nak tukar kepada nombor bulat, akan darab. Dia akan darab 1000 untuk tukar kepada nombor bulat dalam bentuk gram. Dalam bentuk gram. So akan dapat 1500 gram. Kalau tak nak tukar dalam bentuk gram pun tak apa. Kalau nak tukar kepada bentuk kilogram pun boleh. Jadi 1.5 kilogram. Macam itulah. So untuk cari Q, 24 kilogram tolak 1.5 kilogram. Dia akan dapat dalam 22.5 kilogram. So ni untuk Q. Untuk Q So boleh follow setakat ni. So bila kita dah dapat Q, tu je lah dia minta kan. Dia minta dalam kilogram dan gram. So kat sini kita dah tahu 22.5 kilogram. 22 ni mewakili kilogram. 5 ni untuk bahagian gram. So jawapannya akan jadi 22 kilogram 500 gram. Kenapa 500 gram? Sebab ambil balik yang dekat bahagian 5 ni 0.5 darab 1000. So 500 gram. Betul kita boleh dapat 500 gram kat sini. Ya, sebab 5 ni kan dekat belakang titik perpuluhan. So 0.5 lah. 0.5 darab dengan 1000 untuk tukar kepada gram akan jadi 500 gram. So final answer, jawapan terakhir untuk bungkusan Q adalah 22 kilogram 500 gram. Okay, sekian saja untuk topik berat. Ada soalan lagi? Harap kalau ada soalan kita boleh tanya dalam group WhatsApp, sebab sekarang kita akan proceed kepada chapter seterusnya, iaitu chapter 9, isi padu cecair. So saya akan serahkan kepada ni lah, sahabat saya, saudara Adrian, untuk topik 9. Terima kasih. Habiskan atas sikit, dah 10. Ini tengah share screen ke? Belum.
Okay, Assalamualaikum. Okay. Hari ni abang akan ajar untuk topik isi padu. Adik-adik semua dah belajar ke topik isi padu? Isi padu cecair. Okay, tak apa. Okay. Okay. Isi padu cecair. Boleh tak boleh nampak? Boleh je sini. Okay. Isi padu cecair. Okay. Untuk bahagian pertama, kalau kita nak sukat cecair, cecair ni macam air ke apa-apalah dik yang benda yang boleh disukat daripada isi padu dia. Adik-adik first kena ingat kita ada 2 unit. 1 ml dan L. Okay, apa maksud ml dan ml ni? ml ni maksud dia mililiter. Kita tukar pen. ml ni maksud dia mili maaf. Mililiter. Okay. Yang L ni maksud dia liter. Okay. Ni kalau ada adik perasan yang dekat, kalau adik beli air tin ke air apa-apa lah adik yang nak senang. Adik tengok ada liter dan mililiter. Kalau adik beli air tu, kalau adik check tengok dia punya isi padu dan kandungan dia, adik akan perasan yang liter ni selalunya dekat air yang berbotol besar. Yang mililiter ni pula akan dekat yang botol kecil. Sebab mililiter ni adik boleh anggap macam dia punya adik. Sebab dia lagi kecil. Okay, ini untuk bahagian yang besar. Untuk bahagian besar. Okay. Okay, kalau adik-adik nampak dekat slide yang abang share ni, dia akan bagi tahu 1 liter bersamaan dengan 1000 saya ingat 1000 mililiter. Okey. Contoh. Okeylah, contoh macam mana kita nak guna. Okey, adik-adik tengok yang slide yang abang kongsi ni. Okey, contoh. Adik-adik ada satu botol besar. Ditulis dekat situ 1.5 liter. Okey, macam mana adik nak tahu dia punya kandungan dekat dalam di dalam unit mililiter adalah berapa? Okey. Adik-adik boleh letak 1.5. Okey, adik-adik abaikan unit yang awal ni. Kalau adik-adik nak tukarkan dia punya unit, okey, adik-adik letak 1.5. Okey, sekarang ni adik nak tukar daripada liter ke mililiter. Jadi, adik-adik kena darabkan nilai 1.5 tu, adik-adik kena bahagikan nilai 1.5 tu, kena darabkan nilai 1.5 liter tu dengan 1000. Jadi, 1.5 adik darabkan dengan 1000. Okay. Jadi adik-adik akan, kalau cara senang dia, abang buat macam ni. Adik tengok dekat belakang 1000 ni ada berapa kosong? Ada 3 kan? Jadi adik-adik gerakkan dia punya 3 ni, dia punya titik, adik gerakkan 3 kali. Okay, dari 1,
2, 3. Okay, titik dia akan dekat paling hujung. Jadi adik-adik boleh letak terus dekat situ. Ada tengok ada berapa lekuk dekat sini? Ada 2 kan? Jadi adik-adik boleh letak 1, 2 kosong dekat belakang. Jadi 1.5 liter yang awal ni, bila adik-adik tukarkan jadi mililiter, dia akan jadi 1500 mililiter. Okey, senang je kan? Tak ada benda pelik-pelik pun, Dek. Okey. Kalau ada apa-apa soalan boleh bagi tahu ke? Okey. Okey, kita tengok bahagian yang ketiga pula. Adik-adik jangan risau. Untuk topik isi padu cecair ni tak banyak pun. Sikit je kita boleh habiskan sekejap. Okey. Katalah nanti adik-adik jumpa dekat dalam soalan dia bagi satu bika. Okey, bika ni dia macam satu gelas kaca tau, Dek. Tapi dia punya fungsi dia untuk menyukat ataupun adik-adik boleh kira berapa isi padu cecair dekat dalam. Okey, contoh selalunya satu bika dia akan bagi tahu. Satu bika ni ada 1 liter ataupun dalam mililiter dia adalah 1000 mililiter. Okey, katalah abang ada satu bika. Okey, ni nama dia bika. Okey, abang ada satu bika dan bika tu ada 4 garisan dekat sebelah dia. Okey. Apa maksud dia ni? Adik-adik kena bahagikan 1 liter ni ataupun 1000 mililiter kalau dia bagi dalam soalan tu lah. Okay. Kalau dia bagi dalam soalan tu, dia kata 1000 mililiter. Jadi adik-adik kena bahagikan dengan nilai, dengan bilangan garisan di sebelah. Jadi kalau abang, yang bika yang abang lukis ni ada 4 garisan, betul tak, Adik? 4, 1, 2, 3, 4. So adik kena bahagikan dengan 4. Jadi 1000 bagi 4, adik-adik akan dapat 250 mililiter. Okay, maksudnya dekat sini, untuk setiap garisan yang ada dekat bika ni, okay, katalah abang ada cecair. Okay, katalah cecair abang sampai dekat bahagian bawah. Sampai dekat sini kan, adik-adik bayangkan sampai dekat sini penuh dengan air kan. Dia sampai dekat garisan yang kedua. Maksudnya cecair ni dah sampai dekat 250 mililiter, sini 500 mililiter, dekat sini 750 mililiter, dekat sini 1000 mililiter. Okey. Maksudnya dekat sini untuk setiap garisan ni dia akan bertambah sebanyak 250 mililiter. Okey. Katalah adik dah dapat tukatan untuk cecair yang abang lukis ni. Okey, kata cecair ni isi padu dia adalah 500 mililiter. Okey, katalah nanti soalan kan ada jumpa dekat dalam soalan peperiksaan ke apa. Katalah dia cakap nyatakan kandungan isi padu cecair di dalam bika tersebut dalam unit liter. Okey, maksudnya dekat sini adik-adik kena, macam abang ajar tadi awal-awal, 500 yang dekat depan ni kan, Dek. Adik-adik ambil, adik tulis balik. Lepas tu adik-adik abaikan yang mililiter belakang ni. Okey, sekarang ni adik-adik nak tukarkan jadi liter, betul tak? Jadi adik-adik bila tukar jadi liter, adik-adik kena bahagikan dengan 1000. Okey, bila dengan 1000? Okey, bila bahagikan dengan 1000, adik-adik buat sama je yang macam tadi abang ajar tu. Okey. Yang ni, tapi kalau darab, adik punya garisan ni ke kanan. Kalau adik bahagi, adik kena gerakkan garisan tu ke kiri. Okey, jadi
Mesti aku kosong. 1, 2, 3. Adik-adik tolak. Gerakkan garisan tu. 1, 2, 3. Jadi adik-adik akan nampak dekat sini, dia akan jadi 0.0 Dia menggugal. liter. Okey. Okey, katalah abang ada bikar kedua. Abang lukis Sekejap Ya, abang ada bikar kedua. Garisan dia pula ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Lepas tu dia kata ni bikar 1 liter. Okey. Macam mana kita nak tahu untuk setiap garisan ni ada berapa mililiter ataupun liter? Adik-adik kena bahagikan 1 liter ataupun 1000 mililiter dengan bilangan garisan yang ada dekat bikar ni. Okey, dekat dalam kes ni ada 5. Jadi adik bahagikan 1 bahagi 5 ataupun kalau adik nak lagi senang, adik bahagikan 1000 bahagi 5. Okey. Jadi bila ni dalam liter, so bila dalam liter 1/5 bermaksud 0.2 liter. Okay, kalau adik nak bahagikan 1000 dengan 5 pun boleh juga. Adik buat, kalau nak senang, adik buat yang nak bagi. Okay, tak apa. Okay, adik buat cara biasa, adik kira tu 5 dengan 1000 dekat sebelah. Okay, adik buat ini 2, so tolak 10. So akan dia dapat 0. Lepas tu adik bawakan 0 ni ke bawah. 0, 0. So adik letak je 0, 0. Okay, so adik akan dapat 200 mililiter untuk setiap kenaikan air ataupun cecair kat dalam. So 200 mililiter. Garisan kedua adik akan dapat 400 mililiter. Ini 600. Ini 800. Yang ni pula 1000 mililiter. Okey. Kalau unit ada. Okey. Untuk topik ni kita dah settle. Kita buat contoh soalan Okey. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat dalam ruangan chat tu. Okey, kita ambil yang soalan pertama tu. Yang abang ambil yang soalan 9. Okey, setiap hari Aiman minum 1/4 liter susu segar. Oh, okey, maaf. Okey. Setiap hari Aiman minum 1/4 liter susu segar. Berapa liter susu segarkah yang diminum oleh Aiman dalam masa seminggu? Okey. Satu hari Aiman minum berapa? 1/4 liter. Kalau dalam seminggu, dalam seminggu ada berapa hari? Ada 7 kan? Jadi dia nak 7 hari. So akan dapat dalam berapa liter? Jadi ni salah satu contoh yang soalan senang juga adik. Jadi adik tengok, kita ada 1/4 liter. Soalan pun tak minta unit, dia tak kisah. Kalau adik nak jawab dalam liter pun boleh, adik nak jawab dalam
mililiter pun boleh. Dua-dua betul. Tak kisah unit apa yang dia nak sebab dia tak cakap. Okey, maaf. Dia ada cakap. Liter. Dia tanya berapa liter. Jadi adik kena gunakan unit liter. Maaf abang tersalah. Okey. Jadi untuk soalan ni jalan kerja dia, adik kena darabkan 1/4 ni dengan bilangan hari yang ada dalam seminggu. Jadi dalam kerja adik kena darabkan 1/4 darab dengan 7 untuk dapatkan bilangan susu yang diminum dalam masa seminggu. Jadi kalau adik darabkan, adik akan dapat, kalau adik nak senang, adik tukarkan pecahan ni jadi kepada unit perpuluhan 0.25 darab dengan 7. Jadi adik-adik akan dapat, adik tukarkan unit ni jadi pecahan pun boleh juga, tapi sekejap. Okay, nanti kalau adik kira, adik akan dapat adik akan dapat 1.75 liter. 0.25 darab 7. Okay. Adik akan dapatkan 1.75 liter. Kalau nak darab guna yang fraction ni pun boleh juga. Adik tukarkan 0.25. Ni kalau cara adik nak jawab dekat dalam peperiksaan nanti, darab 7 sama dengan 25 per 100 darab 7. Jadi untuk dapatkan yang awal ni, yang atas 25 darab 7 bahagi 100, adik kena buat 25 dekat sini 35 2 darab 7 14, akan jadi 175. 175 bahagi 100. Jadi adik akan dapat 1.75 sebab adik bahagikan 175. 175 dengan 100 jadi 2 sebab 100 ada 2 bilangan kosong dia. Okay, jadi adik akan dapat 1.75 liter. Okey. Settle untuk soalan pertama. Okey. Okay, kita cuba yang soalan kedua ni. Okay, ni contoh yang soalan Bika yang abang terangkan tadi. Soalan 10, rajah di bawah menunjukkan isi padu air di dalam sebuah bika. Okay, dia lukis satu bika. Okay, bika. Okay, dia ada berapa garisan dekat sebelah tu? 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia cakap bika ni paling atas 1 liter. Maksudnya adik dah boleh tahu. Bika ni paling banyak dia boleh ada cecair dekat dalam adalah sebanyak 1 liter. Okay, lepas tu dia cakap ada cecair dekat sini, dekat garisan yang kedua. Tak, dekat garisan yang kedua. Air dekat garisan yang kedua. Okay, adik tak payah pening part yang tu dulu. Adik fikir. Adik kena tahu untuk setiap garisan ni berapa liter ataupun berapa mililiter air. Okay, dekat dalam soalan dia nak dalam mililiter.
Sebab dia tanya berapa mililiterkah air yang perlu ditambahkan supaya bacaan baru menjadi 1 liter. Okey. Benda first yang adik kena buat, benda pertama, adik kena bahagikan 1 liter ataupun kalau adik nak senang, adik terus tukarkan 1 liter ni jadi 1000 mililiter. Okey. 1000 mililiter ni adik bahagikan dengan bilangan garisan yang ada dekat sebelah bika ni. Okey, kalau dalam kes ni ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, so adik bahagikan 1000 bahagi 5. Jadi bila adik dah bahagikan nanti, ataupun adik buat cara yang adik selalu buat. Okey, 5. 10 bahagi 5 adik akan dapat 2. So 10. So kosong ni adik buat turun je ke bawah. Sebab dah tak ada apa. So adik akan dapat 200. Jadi untuk setiap garisan yang ada dekat bika ni adalah bernilai 200 mililiter. Okey. So adik-adik kena tengok. Dekat dalam rajah yang dia bagi ni, cecair tu ataupun air tu dah sampai dekat garisan yang keberapa? Yang kedua. Okay, jadi adik-adik nak tahu macam mana, adik tulis. Ni 200 mililiter. Garisan yang kedua adik tambahkan 200 dekat 200 tu. So dia akan jadi 400 mililiter. Okay, tambah pula yang ni 600 mililiter. Yang dekat sini 800 mililiter. Yang ni samaan dengan 1000 mililiter. Okey, sekarang ni adik kena tengok berapa banyak lagi air adik perlu tambah untuk dapatkan 1 liter. Jadi kerja adik sekarang ni, adik tuliskan bilangan air yang adik nak tu yang mana bernilai sebanyak 1000 mililiter tolak dengan bilangan air yang adik dah ada dekat dalam rajah ni. Okey, dalam kes ni 400 mililiter. Jadi bila adik tolakkan 1000 dengan 400, adik akan dapat 600 mililiter. Jadi nanti kalau adik nak senang, adik bolehlah tulis bilangan air yang dia perlukan. Bilangan air yang perlu ditambahkan adalah 600 mililiter. Okey. Habis dah soalan yang kedua. Ada apa-apa soalan? Kalau ada soalan boleh tanya dekat ruangan chat tu. Adik tanya je. Abang akan cuba jawab. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita akan cuba jawab sama-sama soalan yang terakhir ni. Sekejap abang zoomkan. Okay. Soalan 14. Soalan yang ketiga lah untuk kita punya hari ni, soalan terakhir. Okay. Sebotol minuman mengandungi 1.5 liter air. Sofia minum 1/5 daripada air di dalam botol itu. Berapa mililiterkah air yang tinggal? Okay. Dekat dalam soalan ni, adik first kena ambil perhatian dekat ayat yang terakhir tu. Berapa mililiterkah air yang tinggal? Jadi maksudnya dia nak dalam mililiter ataupun unit dia adik kena tulis nanti ml. Okey. Satu botol ada 1.5 liter air.
Okey. Benda first yang adik kena buat adalah tukar 1.5 liter ni kepada mililiter. Jadi adik buat 1.5 adik darabkan dengan 1000 sebab adik nak tukarkan jadi mililiter. Adik buat okey, kita darab kan? Jadi adik kena tengok ada berapa kosong dekat belakang 1000 ni. 1, 2, 3. Adik gerakkan titik ni 3 kali ke kanan. 1, 2, 3. Jadi dekat sini, so adik tengok ada berapa lekuk dekat sini. Okay, dalam kes ni lekuk dia ada 2. So adik buat kosong, kosong. Ada 2 kosong kat belakang. Jadi 1.5 liter adalah bersamaan dengan 1500 mililiter. Okey, ni dalam satu botol. Okey, bahagian kedua pula. Adik kena tengok dia cakap Sofia minum 1/5 daripada air di dalam botol itu. Okey, maksudnya adik-adik bayangkan botol ni adalah satu bahagian. Jadi adik boleh tukarkan jadi 5/5. Sofia minum 1/5. Jadi baki dekat sini adik akan dapat berapa? 5 tolak 1/5. Adik akan dapat 4/5. Jadi ni bilangan air yang tinggal dekat dalam botol tu. Okay, adik dah dapat 4/5 kan? Jadi kerja adik sekarang ni, buat je 4/5 darabkan dengan 1500. Yang adik dapat yang first ni. Okay, yang 1500 adik pindahkan ke bawah. Yang 4/5 ni pun adik pindahkan ke bawah semua. Okay. Jadi ni jalan kerja ni macam mana So 4 darab 1500 bahagikan dengan 5. Okay, abang sebab tak muat kertas, abang akan pindahkan ke sini. So 4 darab 1500 darabkan dengan 4, adik akan dapat sini kosong, sini kosong, sini pun kosong. 5 darab 4 adik akan dapat 20. 1 darab 4, 4. 4 tambah 2, 6. So adik akan dapat dekat atas adalah, okay, nampak ni 6000 bahagi 5. Okay, cara dia adik-adik kena buat yang cara bahagi tu. Adik letak 5 dekat tepi, dekat luar. Adik bahagikan dengan 6000. 6000 dibahagikan dengan 5. So untuk bahagian yang pertama ni okay, adik-adik kena buat ini 1, adik turunkan ni dengan 5. So dia baki lagi 1000. Ada baki lagi. So 5 bahagikan dengan 10. 10 dibahagikan dengan 5, adik akan dapat 2. So tolak 10. Kosong, kosong. So kosong ni adik turunkan. So adik dia kosong yang 2 tu adik tulis balik dekat atas. Kosong, kosong. Okey. Maksudnya dekat sini, 1200 kan jawapan tadi. Okey, adik dah tak payah pening dah. Ini jawapan untuk berapa mililiter air yang tinggal. Okay, Sofia dah minum 1/5. Jadi baki dia 4/5. Jadi jawapan untuk soalan kita tu adalah 1200 mililiter air. Okay, ada apa-apa soalan? Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat ni. Abang akan cuba jawab. Okay, gaya macam tak ada tak apa. Okay, so untuk topik isi padu cecair kita dah habis.
So adik-adik rehat dulu untuk setengah jam. Nanti pukul 10.30 macam tu adik boleh masuk balik untuk subjek sains. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.